Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 1 September 2021 bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS menaruh harapan kepada kepimpinan Kerajaan Persekutuan yang baharu agar terus menghormati hak dan keistimewaan negeri ini serta prihatin terhadap keinginan rakyat Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Alhurman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ini supaya mana-mana hak yang sudah terhakis sebelum ini dapat dikembalikan kepada Sarawak. Saya mengucap terima kasih kepada kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 17 bulan yang lepas kerana telah menunjukkan keprihatinan kepada impian rakyat Sarawak yang ingin menikmati hasil mahsul yang keluar dari perut bumi mereka sendiri walaupun mereka akur bahawa sebahagian perlu disumbang kepada pembangunan negara keseluruhannya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan perayaan Hari Kebangsaan 2021 peringkat negeri Sarawak di Dewan Undangan Negeri Dun Putrajaya pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Zohari turut memberitahu Kerajaan Sarawak telah membelanjakan berbilion ringgit untuk membina infrastruktur fizikal, internet dan bekalan elektrik serta air sebagai prasyarat untuk pembangunan ekonomi maju. I envisage that by the year 2025, we will be able to complete the construction of our major infrastructure projects that will provide greater connectivity and enhance the enabling factors conducive to the growth of industries, including agro industries. Hadir sama yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib, Menteri Kabinet Sarawak dan tetamu jemputan. Dalam ucapan yang sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu setakat Isnin, program imunisasi COVID-19 di Sarawak telah berjaya memberikan vaksin kepada lebih 91% individu. Seramai 1,879,360 individu atau lebih 91% telah berjaya menerima vaksin COVID-19 dos pertama daripada 2,066,000 individu yang layak berumur 18 tahun ke atas. Selain itu, 1,821,499 atau 88.2% individu yang layak berumur 18 tahun ke atas turut telah melengkapkan vaksin COVID-19 dos kedua. Bagi Sarawak yang berada dalam tempoh darurat kesihatan pada ketika ini, usaha ditumpukan untuk memerangi COVID-19 dan alhamdulillah setakat semalam program pemberian vaksin kita sudah mencapai 91% bersamaan 1,879,360 bagi dos pertama daripada 2,066,000 individu yang layak berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu bagi dos kedua, seramai 1,821,499 individu atau 88.2% dari individu 18 tahun ke atas yang layak. Seterusnya, tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, Malaysia Prihatin dan Malaysia Menang Bersama, amat sesuai sekali dalam situasi pandemik COVID-19. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ianya amat sesuai sekali bagi menggambar dan mencerminkan apa yang telah dilaksanakan Kerajaan Sarawak ketika ini dalam usaha membantu rakyat mengekang penularan wabak COVID-19. Kesungguhan dan keprihatinan kerajaan negeri dalam menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat daripada jangkitan virus COVID-19 ini jelas dapat dilihat dengan pembukaan
sebanyak 343 pusat pemberian vaksin ataupun singkatannya PPV di seluruh negeri Sarawak. PPV ini terdiri daripada pusat vaksinasi awam, klinik swasta, klinik kerajaan, pusat vaksinasi bergerak, pusat vaksinasi industri, hospital swasta, pusat AstraZeneca dan pusat vaksinasi universiti. Terima kasih kita ucapkan ke atas kerjasama yang erat di antara Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan yang memudahkan perkara ini berlaku dengan lancar. Dalam pada itu, Datuk Abdul Karim turut memberitahu Kerajaan Sarawak telah melaksanakan 7 pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS termasuk terbaru BKSS 7.0 bernilai RM800 juta yang diumumkan pada 4 Ogos lepas. Ini terbukti Kerajaan Sarawak prihatin dan saya pasti agak sukar untuk negeri-negeri lain untuk memberi pakej bantuan sama seperti apa yang telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Maka kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana beliau begitu prihatin terhadap masalah rakyat dan mempunyai perancangan dan tindakan yang bijak, positif dan mempunyai impak tinggi untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan pada masa ini. Bantuan ini adalah untuk memperkasakan aktiviti perusahaan dan perniagaan dalam keadaan yang sihat dan untuk meringankan beban rakyat termasuk entiti perniagaan semasa krisis pandemik COVID-19. Selanjutnya, rakyat di Sarawak diseru agar sentiasa menghargai dan memperingati jasa pemimpin terdahulu dalam mencapai kemerdekaan negara. Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, masyarakat juga harus mendalami maksud tema Malaysia Prihatin selain mengekalkan perpaduan dan keharmonian negara. Malah beliau mengajak masyarakat untuk terus mengibarkan jalur gemilang sebagai bukti cinta dan kesetiaan kepada negara menjelang sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Berucap dalam program sepakat Komuniti Jabatan Penerangan Malaysia pada Selasa, Datuk Seri Huang berkata, Sarike semakin maju di bawah kerajaan GPS yang dipimpin Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Aliman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Jelasnya, pelbagai projek yang berimpak tinggi seperti Jalan Pasi ke Tanjung Manis, Agro Park dan CPPC telah diluluskan Ketua Menteri yang pasti akan melonjakkan Sarike ke arah kemajuan sekaligus memakmur dan mensejahterakan rakyat di kawasan itu. Dedah beliau lagi, sebanyak 42 projek transformasi luar bandar RTP telah diluluskan di kawasan Repok yang meliputi pelbagai sekolah, gereja dan tokong pada tahun ini. Berita di Miri, bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Miri telah mengadakan kempen mengibarkan jalur gemilang dan kempen Satu Rumah dan Satu Jalur Gemilang pada hari Ahad. Kedua-dua kempen ini telah diadakan serentak di stesen minyak Petronas Jalan Bulan Sabit Miri dan kawasan perumahan Krokop yang disempurnakan Datuk Bandaraya Miri Adam Yee Siu Sang. Pada kempen itu, sebanyak 200 set bendera jalur gemilang dan bendera Sarawak telah diagihkan kepada ahli jawatan kuasa kawasan Rukun Tetangga KRT Krokop dan orang ramai. Menurut penolong pegawai perpaduan bahagian Miri, Ikhwan Muhammad Hanapi, penganjuran kempen ini adalah untuk menyemai semangat nasionalisme dan sayangkan negara dan negeri sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini. Di Sri Aman, bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan ke-64, sebanyak 15 buah bot nelayan telah dihiasi jalur gemilang menyusuri Sungai Batang Lupa pada Selasa. Perarakan terbabit bermula dari Dermaga Baru Pasir Panas menyusuri Sungai Batang Lupa hingga ke Kampung Hilir Simanggang. Inisiatif itu diambil bagi menyemarakkan semangat kemerdekaan di kalangan nelayan dan orang awam sekaligus memberikan kesedaran dalam memerangi COVID-19. Sementara itu, sebuah bot telah dipasang dengan menggunakan 5 jalur gemilang di sudut tertentu bagi memastikan bendera itu dapat berkibar dengan megah.
Beralih ke laporan harian COVID-19 di Sarawak pada Selasa, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan sebanyak 2,285 kes positif baru telah dilaporkan di 34 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 116,558 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan terdapat 2 kes kematian baharu telah direkodkan, iaitu masing-masing 1 kes di Kuching dan Kapit yang mana mereka mempunyai latar belakang penyakit kronik. Dalam kenyataan sama, JPBNS turut mengisytiharkan 14 kluster aktif yang mempunyai penambahan kes positif baharu, menjadikan jumlah kumulatif adalah sebanyak 131 kluster. Berikut menunjukkan kluster-kluster yang mempunyai penambahan kes positif COVID-19. Sementara itu, berikut pula merupakan lokasi yang diputuskan JPBNS berhubung pengisytiharan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen Kesedaran Kewangan Sarawak ataupun WISFA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan, dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak, dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen Kesedaran Kewangan Sarawak WISFA. Selamat ngali hari serta meri tabik bahasa ngagi kita semua. Begulai aku Gabriel Romi, Babletin Kasiban edisi ngali hari 1 September 2021. Batang berita.
Perintah Sarawak Kedai Gabungan Parti Sarawak GPS andal perintah besar kebaru semampai berbahasa ke hak negeri itu serta siruk ke rakyat Sarawak. Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg madah Perintah Sarawak Kedai Gabungan Parti Sarawak GPS megak berterima kasih ngage perintah besar ke seberau tu ti udah siru engkau rakyat di Sarawak. Saya mengucap terima kasih kepada kepimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 17 bulan yang lepas kerana telah menunjukkan keprihatinan kepada impian rakyat Sarawak yang ingin menikmati hasil mahsul yang keluar dari perut bumi mereka sendiri walaupun mereka akur bahawa sebahagian perlu disumbang kepada pembangunan negara keseluruhannya. Ia madah bunyinya maya berjakuk bak pengerami menyambut Hari Kebangsaan 2021 Renggat Negeri Sarawak di Dun Petrajaya kemari. Nangkan kenya ia madah ke Perintah Sarawak megak udah berkenak ke berbilion-bilion ringgit dikenak ngagak infrastruktur ke pemangsang ekonomi. I envisage that by the year 2025 we will be able to complete the construction of our major infrastructure projects that will provide greater connectivity and enhance the enabling factors conducive to the growth of industries, including agro industries. Beladatai ianya tuai megai menua Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud engkau Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib Pemesai Kabinet Negeri serta Kebukai. Bak program kesebaka Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari madah ke lebih 91% tau ke 1,879,360 ikut orang udah mujur nerima tucuk vaksin dos keterubah. Hari 2,066,000 ke berumur 18 tahun ke atas nakak kemari. Ia megap madah 88.2% tau ke 1,821,499 ikut orang ke berumur 18 tahun ke atas udah nerima dos kedua. Bagi Sarawak yang berada dalam tempoh darurat kesihatan pada ketika ini, usaha ditumpukan untuk memerangi COVID-19 dan alhamdulillah setakat semalam program pemberian vaksin kita sudah mencapai 91% bersamaan 1,879,360 bagi dos pertama daripada 2,066,000 individu yang layak berumur 18 tahun ke atas. Sementara itu bagi dos kedua, seramai 1,821,499 individu atau 88.2% dari individu 18 tahun ke atas yang layak. Akibat berita berkawal, rambai jangkut Malaysia prihatin engkau Malaysia menang bersama engkeman mandang ke perkara kenyadi maya pandemik COVID-19. Menteri Dagang Temuai Seninggo Min Asal Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madah yang megak engkeman dikenak mantai ke nama pengawak ke udah digagak Perintah Sarawak nyawab rakyat betapi engkau pandemik COVID-19. Kesungguhan dan keprihatinan kerajaan negeri dalam menjaga kesihatan dan keselamatan rakyat daripada jangkitan virus COVID-19 ini jelas dapat dilihat dengan pembukaan sebanyak 343 pusat pemberian vaksin ataupun singkatannya PPV di seluruh negeri Sarawak. PPV ini terdiri daripada pusat vaksinasi awam, klinik swasta, klinik kerajaan, pusat vaksinasi bergerak, pusat vaksinasi industri, hospital swasta, pusat AstraZeneca dan pusat vaksinasi universiti.
terima kasih kita ucapkan ke atas kerjasama yang erat di antara Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan yang memudahkan perkara ini berlaku dengan lancar. Ia, Perintah Sarawak sudah nubuh ketujuh pakej bantu khas Sarawak Ku Sayang BKSS. Nyengkau BKSS 7.0 ke berungkus 800 juta ringgit bakati sudah dipadah 4 Ogos tu tadi. Ini terbukti Kerajaan Sarawak prihatin dan saya pasti agak sukar untuk negeri-negeri lain untuk memberi pakej bantuan sama seperti apa yang telah dijalankan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Maka kita amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana beliau begitu prihatin terhadap masalah rakyat dan mempunyai perancangan dan tindakan yang bijak, positif dan mempunyai impak tinggi untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan pada masa ini. Ia madah bantu tu dikena nyungkak ke pengawal berdagang lalu dikena ngelempung ke tanting belanja rakyat maya betapi engkau COVID-19. Agi nampung isi berita. Rakyat buat negeri tu dipinta semampai berbahasa engkau ngingat ke pengawal pemesai keliak berbendar nguliah kekuasa merintah. Kaban Kursi Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si madah, rakyat megak patut nemu reti leka jangkut Malaysia prihatin kelimpah ngenan ke penyerakup serta pengelikun menua. Ia belak mai rakyat mengkang nuat ke jalur gemilang nyadi ke kelai sayau ke menua maya nyambut Hari Malaysia kena 16 September tu ilap. Berjaku bab program sepakat komuniti UPIS Pemadam Malaysia kemari, Datuk Seri Huang madah ke Seri Kai udah majak mansang bab baru perintah GPS ke dipegai Kepala Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Datuk Abang Openg. Ko Ian Rang maya bengkap projek bakal jalai pasing lawak Tanjung Manis Agropark CPPC udah dikemendar ke Kepala Menteri dikena ngemansang ke Seri Kai kelimpah mai pemaya ngagai rakyat dia. Datuk Seri Huang megak madah ke tahun tu bisi 42 projek transformation menua pesisir RTP udah dikemendar ke direpok tinyang kaum sekolah gereja enggau tokong. Akibat berita Hari Kebangsaan. Berserimbai enggau pengerami Hari Kebangsaan 2021, UPIS Penyerakup Menua Enggau Integration National JPNIN Miri udah nubuh ke program nuat ke Jalur Gemilang serta program Siti Rumah Siti Jalur Gemilang kena hari Minggu. Datuk Bandaraya Miri Adam Yisiu Sang udah berjadi ke kedua programnya ke diatur bak stesen minyak Petronas Jalai Bulan Sabit Miri enggau genturung pendiau Krokop. Bab programnya sepenyampau 200 set jalur gemilang enggau Tambai Sarawak udah disadung ngagai kaban komiti genturung pendiau KRT Krokop serta Mensia Mayu. Berita diterus ke enggau 15 perahu orang berikan di lagu enggau jalur gemilang dengan Sungai Batang Lupar kemari. Programnya berengkak Hari Dermaga Baru Pasir Panas dengan Sungai Batang Lupar ngagai Kampung Ilir Simanggang. Pengawak tu digagak dikena nyungkak ke ulah taluk ke menua bak orang berikan ngau Mensia Mayu. Semua penyerta maya tu berkena ke belajar diri empu merik jarum gemilang lalu dilagu bak peraut sidak dikena mandang ke sayau ke menua. Kita ngalih ngagai berita COVID-19. Sarawak kemari ngerikut 2,285 kes positif baru COVID-19. Bak 34 pilihan menua lalu nambah ke penyampau semua kes dia tu manggai-ngagai 116,558 kes. Nitiah ke penerang media JPBNS pilihan menua yang ngerikut kes baru bakal diayan ketu. Kelimparinya, 2 etik kes naban kenyawa megak diripot kenyadi di Kuching, enggau kapit. Bap penerang kesebaka JPBNS madah ke 14 kluster aktif ngerikut ke kes baru, lalu penyampau kluster aktif manggai ngagai 131 kluster. 14 kluster tinggerikut ke kes baru bakal diayan ketu. JPBNS netap ke atur mindah bertagang di teriat ke PKPD bakal diayan ketu.
Nakak tu dulu edisi ngali hari berguleng waku Gabriel Romi ngau bala kru beliting. Berita kesilek lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat protolukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen kesedaran kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri, di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan, dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak, dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen kesedaran kewangan Sarawak WISPA. Salam sejahtera dan salam Sarawak. Sayang, Buletin UKAS edisi malam 1 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Pengerusi Institute of Engineers Malaysia IEM Datuk Irsinya Janang Busu bersama rombongan di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. IEM Cawangan Sarawak ditubuhkan pada tahun 1968 dan kini mempunyai seramai lebih kurang 4,600 ahli yang mewakili pelbagai bidang kejuruteraan seperti kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektronik. Datuk Insinyur Janang yang baru saja dilantik sebagai pengerusi IEM bagi sesi 2021 memberitahu Kerajaan Sarawak telah memberikan 6 hektar tanah bagi tujuan pembangunan International Engineering Centre yang terletak di Kota Semarahan. And we are so happy that state government is very supportive. The state government has agreed to give us a matching grant. So maksud dia 1-to-1 matching grant. So if you raise 2 million, state government will put 2 million, something like that, to develop that Intech building that we have designed. Jelas beliau lagi, IEM turut bersetuju membeli satu lot kedai bagi membolehkan Intech mengadakan aktiviti berkaitan untuk keperluan IEM. Intech ini bertujuan untuk mengadakan seminar, mengadakan kursus-kursus pendek to upgrade our engineers, our Sarawak engineers, to develop, to instill in the young engineers that just graduate member of our graduate member, to develop them to enhance their knowledge in engineering,
Sebab sekarang, as you know, technologies are revolving and new technologies coming in, new software. So the state are gearing up into digitalization. So we hope that engineers also are embarking into digital technology and AI. Yang Mak Berhormat talk so much about, the development of AI, the development of IT in Sarawak, and I think as an engineering fraternity in Sarawak should also embrace this new development in the state. Sejurus selepas itu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zuhari menerima sumbangan dari Persatuan Cina Sarawak berjumlah RM474,102.05 untuk tabung bencana negeri Sarawak. Sumbangan telah disampaikan Presidennya Datuk Richard Wee Liang Chiat kepada Ketua Menteri. Menurut Datuk Richard Wee, sumbangan ini diharap dapat membantu Kerajaan Sarawak, khususnya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bagi melancarkan program yang dilaksanakan dalam menangani pandemik COVID-19. And what we did is that the association's idea is to try to, in response to the CM's call, and especially during his birthday, he just said that he doesn't want any present. He just asked people to donate. So we actually responded to that. So we started off with Mr. Kwek being the chairperson, chairman of this, and today we managed to raise 474,000 ringgit. And out of that, the total donors is more than 15,000 people responded throughout the community. Sementara itu, Timbalan Presiden Persatuan Cina Sarawak, Kwek Ing Mong, turut memberitahu beliau berasa gembira dengan respon positif yang diterima daripada semua pihak dalam menyalurkan sumbangan tersebut. Citizens get the message and all respond very positively. We are glad that within about 5 to 6 weeks, we have achieved our revised target to get. The target was revised many times. First target was 5,000 people. It was within 6 days or 7 days, more than 5,000. Yeah, and then on the 4th week, we are sure we revised from 10 to 15,000, and the 5th week we achieved. So we called it for a stop, and then we want to pass this goodwill to our government to show that we are standing together with the government to protect the people of Sarawak, protect our state. Berita seterusnya, Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas telah memberikan sumbangan bantuan makanan kepada penduduk Rumah Lanyau Jembun, Linsun Layar yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pada Rabu. Penyerahan bantuan makanan tersebut telah disampaikan Pusat Khidmat Dun Bukit Saban menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong untuk diagihkan kepada 22 buah keluarga dari rumah panjang tersebut. Bantuan makanan ini adalah tambahan kepada yang telah disalurkan JPBB Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Betong. Mewakili penduduk Rumah Panjang, Tuai Rumah Lanyau merakamkan penghargaan kepada Datuk Ahmad Douglas di atas keprihatinan beliau memberikan sumbangan yang terkesan akibat pelaksanaan PKPD. Penduduk Rumah Panjang tersebut dikenakan PKPD selama 14 hari sejak 26 Ogos hingga 8 September ini bagi melaksanakan pengesanan kes secara aktif SCD. Selanjutnya, Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya Datuk Abdul Karim Ramah Hamzah telah menyalurkan sumbangan bantuan makanan kepada 150 buah keluarga di Kampung Tambirat Lot pada Isnin. Bantuan makanan tersebut merupakan bantuan tambahan daripada Jawatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Samarahan untuk meringankan penduduk yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD sejak 22 Ogos lalu. Kedua-dua wakil rakyat juga berharap agar penularan wabak COVID-19 di daerah Asajaya dan Kota Samarahan kembali pulih. Dalam pada itu, Ketua Kaum Kampung Tambirat Lot Zamzari Suud menzahirkan ucapan terima kasih kepada Ahli Parlimen Kota Samarahan dan Adun Asajaya di atas keprihatinan dalam memenuhi keperluan penduduk sepanjang PKPD tersebut. Sementara itu, Adun Muara Tuang Datuk Idris Buang telah menyantuni penduduk Kampung Sebayo dengan menyumbangkan 100 bakul makanan pada Isnin.
Bantuan tersebut adalah bagi meringankan bebanan penduduk di kawasan itu yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD sejak 21 Ogos lalu. Sumbangan bakul tersebut telah diserahkan kepada Ketua Kaum Kampung Sebayor, Ruda Unong. Dalam pada itu, Ruda merakamkan ucapan terima kasih kepada Adun Muara Tuang di atas bantuan yang dihulurkan dalam meringankan beban penduduk menghadapi PKPD. Berikut pula di Miri, penularan wabak pandemik COVID-19 telah memberi kesan besar kepada ekonomi dan pendapatan penduduk. Menyedari hal ini, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM 3 Miri telah memberikan sumbangan berupa 250 kg ikan segar beku Q-Fish beberapa wakil kampung dalam daerah Subis di Pejabat Daerah Subis pada Rabu. Sumbangan ini bertujuan meringankan beban penduduk yang terkesan akibat COVID-19. Simbolik penyerahan ringkas ikan segar beku Q-Fish ini telah dilakukan oleh Pegawai Wilayah LKIM Wilayah 3 Miri Raymond Rosidi kepada beberapa wakil kampung dan disaksikan pemangku Pegawai Daerah Subis Minggu Jampong. Di Seboya pula, Gereja Anglican St. Simon's Mission turut tidak ketinggalan untuk tampil membantu penduduk kampung Lunyin dan kampung Belimbing Besi yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Pihak gereja yang diketuai Subdeacon Bujang Jati telah menyampaikan bantuan makanan kepada 40 ketua isi rumah KIR Kampung Lunyin dan 3 KIR di Kampung Belimbing Besi pada Isnin. Bujang berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban penduduk berdepan situasi sukar pada masa ini. Berikutnya mengenai proses vaksinasi COVID-19 di kawasan pedalaman yang diteruskan bagi suntikan kedua di Long Liao Ulu Tinjar pada Selasa. Seramai 31 penduduk Penan yang berumur 18 tahun ke atas melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Pejabat Kesihatan Bahagian Miri telah menggunakan pengangkutan helikopter milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM untuk ke Long Liao Ulu Tinjar yang jauh di pedalaman Tinjar Baram. Ketika ditemui, Ketua Kaum Bintang Sakai mengucapkan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan terhadap kesihatan mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Beliau turut menyeru masyarakat Penan lain yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 segera tampil bagi melindungi diri daripada penularan wabak pandemik COVID-19. Sementara itu, Pegawai Daerah Beluru, Geling Ason yang menyertai rombongan pemberian vaksin COVID-19 telah mengambil kesempatan melakukan bancian terhadap penduduk di Long Liao Ulu Tinjar sebagai usaha untuk membantu Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sarawak bagi kerja-kerja bancian penduduk di penempatan tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS. Bagi pihak Bank Negara Malaysia, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke kempen kesedaran kewangan Sarawak ataupun WISPA 2021. Kempen yang akan berlangsung selama 3 bulan ini mempunyai temanya yang tersendiri di mana pada bulan Ogos tahun ini bertemakan hak dan tanggungjawab pengguna kewangan dan pada bulan September bertemakan urus kewangan anda dengan bijak dan pada bulan Oktober pula bertemakan jenayah kewangan. Sekiranya anda tidak tahu di mana harus anda membuat rujukan tentang sasaran kewangan dan pengurusan kewangan secara amnya, saya ingin mengesyorkan supaya anda menghubungi AKPK untuk bantuan lanjut. Selain itu, elakkan diri daripada terjebak dalam mana-mana skim cepat kaya. Saya juga menaruh harapan yang tinggi supaya kempen ini berjaya mendidik dan meningkatkan pengetahuan pengurusan kewangan kepada rakyat Sarawak. Harapan kerja negeri terhadap institusi kewangan dalam menyokong agenda pembangunan ekonomi dan sosial di Sarawak, menyediakan akses kewangan yang mencukupi bagi memenuhi keperluan rakyat, menawarkan solusi inovatif untuk produk dan saluran perkhidmatan mengikut keperluan masyarakat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan kempen kesedaran kewangan Sarawak WISPA.
Selamat lemai serta merit tabik bahasa ngagai kita semua bergulai wakum itu malombil Babletin Nukas Iban 1 September 2021. Berita dipun kengau Kepala Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nerima penemuai bahasa dari Chairman Institute of Engineers Malaysia IEM Datuk Insinyur Janang Bungsu berupiah di Wisma Bapa Malaysia saritu tadi. Datuk Insinyur Janang kebaru diciri jadi Chairman IEM tahun 2021 madah Perintah Sarawak sudah memberi 6 hektar tanah di Kenak Ngagak International Engineering Centre di Kota Semarahan. And we are so happy that state government is very supportive. The state government has agreed to give us a matching grant. So maksud dia 1-to-1 matching grant. So if you raise 2 million, state government will put 2 million, something like that, to develop that intact building that we have designed. Ko ia, IEM bersetuju beli City Lot kedai alih bergunan Intek ngatur pengawal kedekat di Gagak Ila. Intek ini bertujuan untuk mengadakan seminar, mengadakan kursus-kursus pendek to upgrade our engineers, our Sarawak engineers, to develop, to instill in the young engineers that just graduate member of our graduate member, to develop them to enhance their knowledge in engineering. Sebab sekarang, as you know, technologies are revolving and new technologies coming in, new software. So the state are gearing up into digitalization. So we hope that engineers also are embarking into digital technology and AI. Yang Mak Berhormat talk so much about, the development of AI, the development of IT in Sarawak, and I think as an engineering fraternity in Sarawak should also embrace this new development in the state. Bab program nangkan kenya, Kepala Menteri nerima bantu dari Gerempuan Cina Sarawak sepenyampau RM474,102.05 ngagai turut perusahaan negeri Sarawak. Bantuk kedisuak ke Presiden Gerempuan Cina Sarawak, Dato' Richard Wee Liang Chiatnya, dikenal nyawa Perintah Negeri lebih lagi Komiti Penyangga Penurusan Negeri JPBN Sarawak ngatur pengawal ngemunas ke pengelekai pandemik COVID-19. And what we did is that the association's idea is to try to, in response to the CM's call, and especially during his birthday, he just said that he doesn't want any present. He just asked people to donate. So we actually responded to that. So we started off with Mr. Kwek being the chairperson, chairman of this, and today we managed to raise 474,000 ringgit, and out of that, the total donors is more than 15,000 people responded throughout the community. Sapit Presiden Kue Eng Mong Mayato megak madah Kediri Gagak Ati nerima timbal ke mana hari semua agensi ti udah belak besau merik bantunya. Citizens get the message and all respond very positively. We are glad that within about 5 to 6 weeks, we have achieved our revised target to get. The target was revised many times. First target was 5,000 people. It was within 6 days or 7 days, more than 5,000. Yeah, and then on the 4th week, we are sure we revised from 10 to 15,000, and the 5th week we achieved. So we called it for a stop, and then we want to pass this goodwill to our government to show that we are standing together with the government to protect the people of Sarawak, protect our state. Belak data yang Menteri Kongsi Kandang Menua dengan pengawal berumah, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian. Berita di Betong, Sapit Kepala Menteri Kemegak Kaban Kunsian Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Amar Douglas Uga Embas, merik bantuk barang pemakai ngagai rumah Lanyau Jambu, Linsum Layar, sehari itu tadi tik benuang berjalai ke atur minda bertagang diterit ke PKPD. Pemeriknya disuak Kepalan Servis Dun Bukit Saban ngagai 22 ruang bilik di rumah panjai dia dengan Komiti Penyangga Penusah Sita JPBB Betong. Bantuk serat tu dikenal nyawa pemerik sudah diberi JPBB Betong dengan Komiti Pengintut Pengelantang Mensia Mayu JKM Sita Betong. Tuai rumah Lanyau ngari ke peranak rumah panjai nganatai ke Jakut terima kasih ngagai Datuk Ahmad Douglas ke pemeriknya. Berita di Kota Semarahan. Kaban Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang ngau adun Asajaya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah merik bantu barang pemakai ngagai 150 ruang bilik di Kampung Tambirat Lot Kena Hari 1.
Kampung Tembirat Lot benung berjalai ke atur minda batagang diterit ke PKPD kenyau hari 22 Ogos tok tadi. Bantuk seratuk ianya dikenak nyau bantuk kudah diberi JKM Sita Samarahan sebedau tu. Tuai Kampung Tembirat Lot Zamzari Suud ngenatai kejaku terima kasih ngagai Kaban Parlimen Kota Samarahan ngau adun Asajaya tiudah basap ngelempung ke tati yang belanja sidak maya PKPD di Pejalaika. Berita diteruskan ngau adun Moratuang, Datuk Idris Buang nyuak ke 100 kambut barang pemakai ngagai Kampung Sebayor kena hari 1. Pemberinya dikenak ngelempung ke tati yang belanja peranak dia kemudian berjalai ke PKPD kenyau hari 21 Ogos tok tadi. Bantuk udah disuakkan ngagai tuai Kampung Sebayor, Ruda Unong. Ruda berterima kasih ngagai adun Moratuang ke pemberinya. Berita di Miri, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM 3 Miri udah nyuak ke bantuk 250 kg ikan Q-fish ngagai beberapa buah genturun pendiau berpelilih subis di Upis Pelilih Subis hari tu tadi. Pemberinya dikenak nyau peranak bergenturun pendiau dia bertapi ngau pandemik COVID-19. Bantuk tu disuak ke pegawai LKIM 3 Miri Raymond Rosidi. Berita di Sebuyau, Gereja Anglican St. Simon's Mission nyau peranak kampung Lunya ngau kampung Belimbing Besi ke benua berjalai ke PKPD. Raban gereja ti diulu ke Subdeacons Bujang Jati nyuak ke bantuk bara pemakai ngagai 40 tuai ruang bilik KIR Kampung Lunya ngau 3 KIR Kampung Belimbing Besi kena hari 1 tu tadi. Bujang ngarap ke pemberinya uli ngelempung ke tatim belanja peranak dia. Berita berkawal dengan vaksinasi COVID-19. Pengawal merit tucuk vaksin COVID-19 dos kedua di menua pesisir ditanduk dengan program vaksinasi COVID-19 di Long Liao, Ulu Tinjar kemari. Bisi 31 ikut orang penan ke berumur 18 tahun ke atas mujur nerima 2 dos vaksin COVID-19. Tuai Rawan Bangsa Bitang Sakai maya dirandau ngenatai kejakut terima kasih ngagai perintah ke penggerangsing sidak ngemeratkan pengerai rakyat di menua pesisir. Ia megak nesau sidak keempai bertucuk vaksin belak data yang terima tucuk vaksin engkau lengkas. Nakak tu dulu Buletin Ukas Iban bergulai dengan aku Metu Malombil engkau bala kru Buletin. Berita kesili agi atau dipedak dengan semua laman media Ukas yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my dan juga kita subscribe Ukas Channel di YouTube.